Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya Cikgu Hazira. So, hari ini saya nak bincangkan tentang tajuk garis dan sata dalam 3 dimensi. Okay, tajuk ini biasanya keluar dalam kertas 2. Okay, yang mana dia membawa 3 markah kebiasaannya. Soalan yang berkaitan adalah namakan sudut antara garis dan sata ataupun satah dan sata. Kemudian, hitung nilai sudut tersebut. Sudutnya adalah sudut tirus. Okay? So, untuk satah dengan satah, saya boleh bagi contoh seperti ini. Okay, contohnya kita ada buku. Okay, yang mana, okay, katakanlah saya anggapkan, saya buka macam ni. Okay, yang bawah ini adalah satah yang pertama dan yang di sini adalah satah yang kedua. Okay, yang berdiri adalah satah kedua. Yang manakah sudutnya? Okay, sudutnya, okay, bila antara satah dengan satah ni, kita kena tengok kat mana dia punya garisan pertemuan dia. Okay, kalau kita tengok dekat sini, garisan pertemuan dia adalah dekat sini. Sebenarnya lah. Okay, so lebih senang. Okay, kalau misal kata garis pertemuannya adalah kita katakan satah ini dan satah ini bertemu betul-betul seperti ini. Okay, sini bertemu dengan sini, sini bertemu dengan sini. Okay, so maknanya kita ada dua sudut. Apakah sudut dia? Okay, kalau nak senang, bila satah dengan satah ini, sudutnya awak nampak tak? Okay, kat mana saya angkat contohnya, kita ada satah yang pertama kan? Saya angkat ke sini, yang mana sudut dia? Sudutnya adalah sebenarnya yang mana? Sini, sini dan sini. Sudut antara satah ini adalah sini dan sini ke sini. Okey, sudutnya kita ada dua, satu di sini dan juga satu di belakang. Boleh pilih. Sama sahaja. Okey, so sudutnya adalah antara sini dan juga sini ni lah sudut dia. Okey, boleh nampak dikatakanlah dia tegak kan? So sudutnya adalah sini, sini. Okey, sini dan sini sudut dia. Anggapkan sebagai satu satah yang tegak. Begitu. Okey, so yang mungkin rumit sikit adalah bila mana dia bagi kita satu garisan dan juga satah. Kita kena cari sudut antara garis dan satah. Yang inilah yang kita nak bincangkan petang inilah melalui beberapa soalan. Boleh? Okey, yang tadi ni kalau satah dengan satah mudah je nak recognize dia punya sudut sudut mana pertemuan antara satah tersebut. Sudutnya macam ni. Okey, untuk garis dan satah kita ada dua kaedah lah yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Okey, so untuk kita bincangkan lebih lanjut, cikgu ada satu set soalan yang kita nak bincangkan hari ini. Baik, so ini adalah soalannya. Kita akan pergi bincangkan soalan ini satu persatu dan cikgu harap awak boleh memahami dan boleh bezakanlah macam mana kita nak cari sudut antara garis dan satah. Okay? Alright. So bismillahirrahmanirrahim, kita pergi pada soalan yang pertama. Okay, ini adalah di bawah topik garis dan satah dalam 3 matra. Okay? Baik. So soalan yang pertama kita ada satu cuboid. Okay, kita ada satu cuboid yang mana M ni adalah titik tengah. M ni adalah titik tengah. Okay. Bagi DC. Okay, apa maklumat yang kita mungkin kena alert lah. Okay, kita kena alert juga dari segi panjang sisi yang diberi ini Okay, katakanlah yang ni 10, oh dia titik tengah lah. So nanti sini dengan sini adalah 5. Okay, sebab dia titik tengah. Alright, so soalan dia. Namakan sudut antara MQ, garis MQ dan satah BCRQ. Okay, garis MQ mana? MQ. Dan satah BCRQ. BCRQ ini. Okay, so cikgu ada dua cara macam mana kita nak selesaikan. Okay, cikgu terangkan cara teknik yang pertama, okay, iaitu teknik pemburu. Pemburu tembak burung. Okay,
teknik ni menarik lah juga. Okay, so dalam teknik ini awak kena kenal pasti awak punya satah. Yang mana satah ini menjadi awak punya bumi. Okay, kemudian kita ada seorang pemburu dan kita ada burung yang perlu ditembak mati. Okay, so macam mana kita nak gunakan teknik ini? Okay. Alright, so bila kita baca soalan kita dapat tahu bahawa satah BCRQ ni satah kita. BCRQ mana di sini. Okay, so ini adalah kita punya bumi kita. Ini adalah kita punya bumi dan kita ada seorang pemburu kan. Pemburu duduk mana? Dia mestilah duduk dekat bumi lah, dekat sini. Pemburu akan duduk di line garis je yang sejajar dengan bumi tersebut. Kemudian dia buat apa? Dia tembaklah burung piu ke sini. Ini burung kita. Burung jatuh lah. Takkanlah burung jatuh ke sini. Kalau di bumi, atas ni langit. Dan burung mesti jatuh ke bawah. Burung jatuh ke sini. Dia mesti jatuh tegak ke bawah. Tak boleh sengit. Okay, dia mesti tegak ke bawah. So, pemburu ni pun larilah mendapatkannya. Lari. So, apa kita punya sudut kita? Sudut kita adalah di sini. Okay. So, macam mana kita nak namakan sudut itu? Sudut mesti kena ada simbol sudut. Okay, begini wajib tulis. So, pemburu, bila kita nak tulis sudut, kita ada 3 huruf kita kena tulis dekat sini. So, Q ni, okay, ini MQ kan? So, Q tempat burung ni adalah di tengah-tengah. Kat mana burung itu berada tadi? M. Dia jatuh dekat mana? Dia jatuh dekat C. So, jawapan kita adalah sudut MQC. Ataupun awak boleh tulis sebagai apa? Sudut CQM. Okay? Mana-mana boleh. Alright, so now kita nak jawab soalan yang seterusnya. Hitungkan sudut antara garis MQ dan satah BCRQ. Bila kita nak hitungkan sudut, tipsnya adalah untuk awak lukis semula triangle tersebut. So kita lukiskan semula triangle itu. Okay. So kat sini M. Okay. Kat sini kita punya Q tadi. Okay, Q berada di sini. Di sini adalah C. So MC kita berapa? Ingat tak tadi kalau ini sampai sini 10 bermakna MC ni adalah 5 saja sebab dia titik tengah. Kemudian, okey, bila kita lihat dekat sini, kat sini 8. Di sini 8, sini 6. So pemburu nak lari daripada Q pergi sini, macam nak tahu jarak dia ikut Pythagoras theorem, 8 square tambah 6 square, square root. Awak akan dapat bahawa Q pergi sini nilainya adalah 10. Okay, MC tadi berapa? 5 Alright, so sekarang ni kita nak cari sudut mana? Sudut di Q lah, nampak tak sudut kat pemburu ni kan? So macam mana kita nak kira? Bila kita nak kira, kita pakai sokah toa sebenarnya. Kita pakai hukum Trigo kan? Tapi tipsnya adalah kalau nak tahu macam mana nak guna, bila nak guna sin, nak guna cos, bila nak guna tan, bila mana awak tak ada hypotenuse, okay, awak memang akan guna toa, okay, untuk mencari sudut di sini. So, kita kira lah tan theta sama dengan toa 5/10. So, macam ni kita nak dapatkan tan adalah, nak dapatkan sudut theta ini adalah shiftan 5/10. Okay, awak akan dapat jawapan 26.57 darjah. Alright, faham? Cikgu harap awak faham. Now kita pergi pada soalan yang seterusnya. Di akhir nanti cikgu akan terangkan kaedah yang kedua tu lah. Okay, sekarang ni kaedah pertama ni cikgu nak biasakan dahulu.
Okay? So, kita pergi pada soalan yang kedua. Okay? Kita ada satu prisma tegak di sini. Okay? Yang atas-atas ni biasanya tak penting sangat lah, kecuali kalau dia bagi ukuran. Tapi awak bacalah sekali imbas. Okay? Yang paling penting kita kena kenal pasti adalah daripada sini. Okay? Daripada sini dan juga sini. Apa maklumat yang kita perlu cari. Okay? Baik. So, kenal pasti. Kenal pasti maksudnya kita kena namakan lah. Okay, dan hitungkan sudut antara garis RU, okay, dan tapak PQRS. So, bila kata tapak, inilah bumi kita. So, ini bumi kita. Kat mana kita punya pemburu berada? Pemburu berada dekat sini lah. Begitu. Dia tembaklah burung kat sini. Okay, burung jatuh ke tanah, ke bumi. So, pemburu ni pula bila mendapatkannya. So, kat sini lah sudut dia. Okay. So, macam ni kita nak namakan sudut tersebut. Okay. Sudut apa? Ada 3. Ya. So, pemburu kat mana ni? Kat R. Letak kat tengah-tengah dulu. Dia tembak apa? Dia tembak burung. Burung adalah U. Burung jatuh di mana? P. So, kita punya sudut kita adalah URP. Kemudian kita nak hitungkan sudut tersebut. Kita pun lukislah. Okay, kita lukiskan. Ya. U di sini dan juga P di sini. Kita ada R di sini. Okay. So, UP adalah 9. PR. Kat sini 5, kat sini 12. So, berapa dia punya hypotenuse dia? Sebab tapak ini adalah segi 4 kan. So, kita nak silang ni, yang bersilang ni adalah dia punya hypotenuse. Cara nak kira 5 square tambah 12 square, square root. Okay, jawapan tersebut. Awak akan dapat PR ni adalah 13. Hypotenuse always lebih tinggi daripada, lebih besar lah daripada 2 garis yang lain. Okay, dan awak seeloknya kalau nak cepat awak hafal. Okay, kalau 6, 8, 10. 3, 4, 5. Okay, 5, 12, 13. Yang ni antara yang common lah. Okay, maksudnya ini adalah dengan hypotenuse. Hypotenuse dia. Okay. Baik. So, berbalik semula kepada sini. Kita nak cari apa? Sudut. Kat pemburu ni kan. So nak cari sudut dekat sini. So, kita nak guna apa? Kita tak ada hypotenuse. Kita ada dua-dua ni. So, kita kena guna tan. Tan theta sama dengan opposite 9/13. Okay, bila kita kira tan, kita bawa tan ke sebelah, dia jadi shift tan. Okay. 9/13, kita akan dapat sudutnya adalah 34.7 sifar. 34.7 sifar. Okay, boleh? So, ini adalah kaedah pemburu tembak burung. Jom kita tengok soalan lagi. Baik, kita ada soalan nombor 3 dan 4. Darjah 3, kita ada prisma dan dengan tapak segitiga sama kaki. Bila segitiga sama kaki, tengoklah kaki dia berapa kan. Ni segitiga tapak dia ni. Okay. Dia bagi tahu apa? ST sama dengan SU. ST sama dengan SU. Maklumat apa yang awak dapat dekat sini? Oh, dia nak bagi tahu tentang panjang di sini. Panjang sini pun adalah 10 cm. Okay. So, soalan ni adalah hitung sudut antara garis PW dan juga tapak STU. Okay, tapak. So, itulah kita punya bumi kita. Tapak STU. STU ni tapak kita. Ni bumi kita. Kat mana kita punya pemburu? Dia nak line PW kan. So, pemburu kita duduk dekat sini lah. W ni. Dia tembak lah. Burung tu jatuh.
jatuh ke sini. Okay, dia pun jatuh tegak mengikut graviti lah. So pemburu pun mendapatkannya begitu. So sudut ni lah yang kita kena cari. Walaupun dia tak kata namakan, awak lukis di sini, tak ada masalah. Supaya apa? Pemeriksa tahu yang awak cuba untuk nak keluarkan apa jawapan dia. Okay? Melalui kefahaman awak. So nanti kat situ mungkin awak boleh curi-curi markah sedikit. Jangan biar awak punya gambar rajah ni kosong. Okay? Sebab ini kertas bertulis je. Okay? Tapi dia pemeriksa awak faham lah apa yang awak tuliskan tu. Okay, sudut kita tadi apa? Tuliskan. Ini pun akan ada markah nanti. R, okay, tulis yang ini tengah-tengah dulu. Okay, awak tulislah. Cari-cari tiga ni. Okay, pemburu di mana? W, so kat tengah-tengah. Dia tembak kat mana? R, jatuh kat mana? S. So R, W, S. Oh, tu bukan R. Tu adalah P. Okay. Sebentar, kita padam. Okay, so ini adalah P. Okay. So, kita nak cari dia punya sudut dia, betul? So, tipsnya apa tadi? Buatlah triangle tu. Senang sikit nak nampak. Okay, buat triangle. So, kita buatkan triangle dia. Kat sini P dan dia jatuh kepada S. Okay, dekat sini kita punya pemburu kita. So, PS ni berapa? 13. SW dah ada tak? SW. Okay, kalau kita nak tahu, kita boleh kira lah jarak ni sebenarnya. Ini 6. Okay, sebab ini 12. So, dekat sini adalah 6 tau. Sebab dia titik tengah kan. So, kat sini 6. Ini kita nak cari panjang ni. Ini adalah hypotenuse. Ingat tak tadi? Yang sebelum tadi cikgu bincang bahawa kalau 10 hypotenuse, 1, 6, satu lagi, sisi dia adalah 8. So, dekat sini adalah 8 lah. Okay, so SW adalah 8. Faham SW adalah 8. Okay, maka kita nak cari sudut di sini. Okay, nampak tak kita ada opposite dan juga adjacent sebelah. So kita nak kena guna apa? Kita kena guna tan. Tan theta sama dengan 13 per 8. So theta sama dengan shift tan 13 per 8. Awak akan dapat jawapan 58.39 darjah. Okey. Boleh? 3 markah. Alright, seterusnya. Kita ada satu rajah. Kenal pasti sudut antara FC dan juga SATA BCDE. So kita pun buatlah kita punya bumi kita. Mana bumi kita? BCDE kan? BCDE yang ini. Okay, kemudian angle between the line. Line kita FC ni. Okay, sekarang ni pemburu kita kat mana? Mestilah duduk dekat sini, takkan pergi langit kan? Pemburu kita duduk dekat sini. Okay, so dia tembak. Piu. Dekat sini kita punya burung kita. Dia jatuh mana? Dia jatuh tegak lah pada bumi. Sebab dia dekat sini, tegak dia dekat sini lah. So dia jatuh dekat sini. So kat mana? Inilah pemburu ni pun tak melepaskan peluang, terus lari ke sini. So kita punya triangle kita adalah seperti ini. So sudutnya mana? Pada sini ke sini lah. Alright, so sudut kita adalah tulis 3. Pemburu kita di tengah-tengah, pemburu tu dekat C. Okey, burung kat mana? Burung dekat F. Okey, jatuh dekat mana? Jatuh dekat E. So kita punya sudut kita adalah FCE. Okey, kemudian kita cari kita punya sudut. Lukis dahulu.
biasakan untuk ukir supaya awak tak tersilap. Okay, so sekarang F dengan E, F dengan E kat sini. Okay, so pemburu kita di sini. So FE berapa? 12. EC, EC, yang ini 4, ini 6. Okay, so awak kena kira. So ini 6 kan, so kat atas ni pun adalah 6 juga. So kena carilah CE ni berapa. Okay, kita guna Pythagoras theorem, so nanti awak akan dapat CE ni adalah 7.21 Macam mana kira? 4 square tambah 6 square, dapat jawapan awak square root. Nanti dapat jawapan 7.21 di sini. Di sini So kita nak cari sudut dekat sini lah. Kita nak cari sudut dekat sini. So tan, guna tan lah sebab kita ada hypotenuse, ada adjacent dan juga opposite opposite dan juga adjacent. So tan theta sama dengan TOA 12 per 7.21. Theta sama dengan tan bawa ke sebelah jadi shift tan. Tan jadi 1, 12 per 721. So dapat jawapan. Jawapan akhir awak adalah 59 darjah. Alright, boleh? Okay. Last kali adalah ini. Okay, so kita ada satu kubus. Dia kata kubus panjang 20 cm. So, bila kubus semua panjang sisi adalah sama di 20 cm. Okay, namakan sudut antara satah MNW dan juga ABFE. BFE. Oh, yang ini dia adalah soalan sudut antara satah. Bila sudut antara satah mudah saja. Dia lebih mudah. Okay. So, ini di sini kadang-kadang tak pakai pemburu pun tak apa. Sebab dia kita boleh nampaklah juga. Okay, dan juga di sini. Ingat tak cikgu kata tadi, yang buku tadi, okay, kita tengok kat mana dia bertemu garisannya. Okay, kita nampak bahawa garisannya adalah di sini. Kan? Sudutnya, okay, bila sudut antara satah, awak cari dia punya tempat permulaan tu, contohnya macam ni. Okay, nampak tak? Ini dengan kiranya satah ini, buku ni terlalu besar. Okay. Okay. Oh my god. Okay. Cikgu nak katanya adalah sudut yang di sini, nampak tak? Dia katalah cikgu angkat. Mana sudut dia? Nampak tak sudut yang terangkat tu di mana? Di sebelah sini. Okay. So itulah sudut antara satah dia. Okay. Bila dalam soalan kita ni, kan, mana sudut antara satah kita? Awak boleh nampak, awak pilih yang dia macam sama sekata. Jangan ambil bahagian sini dan sini. Okay, mari sini. Cikgu tunjukkan yang mana maksud cikgu. Okay. Okay. Alright. Nampak tak sini dan juga sini? Okay, dia sama. Sama je. Macam buku lah. Kita buka macam ni. Okay. Kita buka macam ni kan. So sudutnya adalah antara situ. Kalau kita ambil sengit ni, dia tak sekata kan. Antara sisi satah ni, sisi satah yang pertama dan sisi satah yang kedua, dia tak sama. Okay, tak sekata. So kita ambil yang samalah iaitu yang ini. So itulah sudut dia, jadi satu saja. Okay, sebab yang ni sengit. Kalau yang ni tegak, dia tegak kan, dia macam ni. So sudut GNF pun boleh jadi. Tapi oleh kerana dia sengit macam ni, so sudut kita yang possible hanyalah satu sahaja iaitu WME. Okay, WME. So itulah jawapan dia. Okay, boleh nampak semua?
Okay, sudutnya adalah WME. Sudut dekat sini ini garisan dia. Sudutnya adalah di sini. Okay, so UME. Okay, now kita nak kira dia punya sudut. Mula berapa? Okay, lukislah balik. So W, ya Allah, saya ingat pula. Okay. Dekat sini adalah W, kat sini adalah E, okay, kat sini adalah M. WE ni adalah 20 lah sebab dia kubus M ni tengah-tengah kan, so kat sini 10. Tu so sudutnya kat sini. Boleh? So sudut apa? Sudut WME sama dengan tangent apa? Tan. Nampak tak kita ada dua maklumat ni? Tan 20 per 10. Shift tan. Okay, macam ni. Buat macam biasa yang kita buat sebelum ni, iaitu bila kita nak cari sudut, kita guna tan kan? So tan apa? Tan sebelah tan cos dan sin mesti kena sudut tan theta sama dengan opposite over adjacent. So theta sama dengan shift tan. Okay, shift tan 20 per 10 ni. Okay, iaitu 2. Bila kita cari, kita akan dapat jawapan 63 per puluhan 4. Okay, 63 per puluhan 43 darjah. So itulah jawapan dia. Boleh? Alright, so tadi cikgu kata cikgu nak terangkan cara yang kedua kan. Ini cara apa? Ini cara pemburu tembak burung. Kena pasti kita punya bumi kita letakkan pemburu kat mana, dia tembaklah burung itu. Kemudian burung tu jatuh terus tegaklah ke bumi dan pemburu pun mendapatkannya. So sudutnya adalah itulah pemburu antara burung tadi tu dan juga laluan pemburu mendapatkan burung tu sudut dia. Okey. So sekarang cikgu nak tunjukkan cara yang kedua, iaitu cara bulat pangkah. Sama je, tapi cikgu selesa juga cara ni dan cikgu harap awak pun dapat macam ni cara nak menggunakan dia. Ingat, cikgu kata tadi satah antara satah tu mudah sikit. Awak pilih yang mana dia punya sisi satah tu sama. Okay, macam kereta rentas gitu, macam dibelah sama gitu, tak boleh singit. Okay, awak boleh tengok semula, nanti awak akan boleh nampak lah cara kita gunakan. Okay, now cikgu nak tunjuk juga cara bulat pangkah-pangkah kan. So cikgu akan buatkan di tempat baru saja nak tunjukkan awak contoh dia. Okay, so cikgu tunjukkan cara untuk dapatkan sudut menggunakan kaedah bulat pangkah. Boleh? So cara yang kedua adalah bulat pangkah. Okay? Ini cara yang kedua. So alright, kita cuba soalan yang pertama ini. Ini soalan kelima. Kita ambil soalan yang pertama dahulu.
Okay. Baik. So ini soalan dia. Soalan sama saja. Cuma cikgu nak terangkanlah in case ada yang selesa dengan cara ni. Bulat, bulat pangkah, pangkah. Okay, so macam ni kita nak gunakan garis MQ dan SATA BCRQ. Yang pertama ni kita bulatkan semuanya. Yang kedua ni kita pangkahkan. Okay, so kita buat di sini. MQ ni bulat kan? So bulatlah. MQ. Okay, BCRQ pangkah. Kita pangkahlah. Mana BCRQ? BCRQ. Okay, pangkah. 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 Pangkah semua. So, kita masukkan di dalam template ini. Kita pun boleh tulis. Sudutnya adalah bulat. Ada tak bulat? M. Macam tu. Bulat pangkah. Ambil. Q. Okay, sekarang ni kita nak ambil kita punya X kita. Okay. Yang mana kita punya X kita. Ataupun pangkah kita. Awak ambil pangkah yang sejajarlah dengan bukan sejajar. Okay, sejajarlah dengan bulat pangkah ni. Okay, dan yang mana paling dekat untuk dia yang mana paling dekat? Ini, sini, sini. Sini. Untuk dia yang paling dekat dengan sini lah. Sini dan juga sini. Okay. So, bila kita nampak ni, kan ada 3 pilihan kan. Ambil yang paling dekat dengan kedua-dua ni. Yang paling hampir lah. So, jawapannya adalah apa ni? BCRQ. Okay? Oh, ambil yang paling dekat dengan maafkan cikgu. Ambil yang paling dekat dengan ni kita buat nota sikit. Supaya dia lebih ingat. Okay. Awak kena ambil yang paling dekat dengan paling hampir. Okay. Okay. X ni awak kena ambil yang paling hampir dengan O. Sebab kalau kita lihat dekat sini yang paling hampir dengan O adalah C lah kan. So ini jauh, ini pun jauh. So yang ini adalah C. Okay, MQC. Ingat bila kita ambil pangkah, pilih pangkah yang paling dekat dengan O. Okay. So kita try yang ni pula. Okay. Line RU bulat dan juga base PQRS pangkah. RU bulat. Okay. Base PQRS pangkah, 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 pangkah. Okay. Bulat, bulat pangkah, pangkah. Bulat mana bulat? U kat atas ni, U. Bulat pangkah adalah R. Okay, yang mana kita punya pangkah paling dekat dengan bulat. Paling dekat dengan bulat. Yang ni ke? Yang ni ke? Yang ni. So jawapan dia adalah yang paling dekat. Ya. Okay, boleh nampak Pilih pangkah yang paling dekat dengan bulat. So sudutnya mana? Sudutnya adalah sinilah. Allah. Terjauh pula dia punya ni. Okay. So sudut yang paling dekat dengan sudut yang kita nak cari adalah sudut dekat sini. Okay.
Macam tu. Boleh? So sudutnya adalah sama juga sudut URP, sudut DR. Okay? So cikgu teruskan yang seterusnya. Okay. So kita ada sudut antara PW bulat dan juga tatah ataupun tapak STU pangkah. PW bulat, bulat. STU pangkah, pangkah, pangkah. Okay, template kita adalah sudut bulat, bulat pangkah, pangkah. Okay, so apakah kita punya sudut kita? Namakan bulat P ada satu, A ada dua. Kita ada bulat pangkah ke? Menarik tak soalan ni? Okay, bila kita ada bulat pangkah, okay, so untuk soalan ni, kita nak cari sudut antara satah ini kan? Okay. Ni kadang-kadang inilah masalahnya kan, kalau guna kaedah bulat-bulat pangkah-pangkah ni kadang-kadang tak jumpa. So awak tengok satah ni ke sini. Okay, satah ni dan juga line ini. So sudut mana antara line dan satah ni? Sudut dekat sini lah. Nampak tak? Sebenarnya sudut di sini. Yang mana yang ni awak kena guna imajinasi sikit. Okay, sebab kita tak ada bulat-bulat pangkah-pangkah tu. Alright, okay. So kiranya sudut yang kita nak adalah PWS. Okay, anggapkan awak ada satu tapak macam ni, awak letak satu lidi. So mana sudut dia? Sudut dia adalah sini ke tengah tu, macam tu. Okay, so kat sini ada sudut PWS. Okay, boleh? Next. Kenal pasti sudut antara garis FC dan juga BCDE. FC bulat. Okay, bulat. Bulat. Satah BCDE. BCDE sebelah sini. So pangkah, 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 pangkah. So template kita bulat, bulat pangkah, pangkah. So jawapan kita apa? Bulat, bulat, bulat. Yang ini apa ya? F. Okay, F. Pangkah kita C. Bulat pangkah kita adalah C. So pangkah kena ambil paling dekat dengan F. So yang ini, yang ini, yang ini. Yang mana paling dekat? E lah paling dekat. E paling dekat. So FCE. Boleh? Last sekali adalah ini. Namakan sudut antara satah MNW dan juga ABFE, MNW. So bulat, bulat, bulat. ABFE, ABFE. Pangkah, 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 pangkah. C, kalau tak nampak pun bulat pangkah. Betul tak? So cara ini dia kurang universal lah sebenarnya. Okay, tapi macam cikgu kata awak perlu gunakan logik lah juga. Okay. So katalah kita ada satah. Okay, katakanlah macam ni. Kita ada satu segi satah. So mana sudut dia? Sudut dia adalah kat tepi ni lah. Okay. So mana sudut dia? Kita kena ambil yang macam kertas retas kita potong tu sama. Tak boleh ambil yang ingat. Okay, so WME. WME. Okay. Alright, so itulah untuk garis dan satah. Sebenarnya awak faham. Okay? Kita perlu selesaikan soalan yang dalam kita punya perbincangan tadi. Alright, sebentar.
Baik, so kita nak selesaikan soalan ini. Okey, kita try guna kedua cara lah ya. Okey, cara yang pertama kita nak guna start yang mana dulu? Mungkin kita boleh start dengan cara pemburu lah tadi. Okey, so kita start dengan cara pemburu tembak burung. Cara yang pertama adalah pemburu tembak burung. Allah, tulisan. Cikgu harap faham Alright, ingat kita perlukan kita punya satah iaitu bumi, pemburu dan juga burung. Okay, so soalan yang pertama adalah kita ada piramid, okay? Namakan sudut di antara garis PT dan satah TQR. PT dan satah TQR sebelah sini. Okay, ni bumi kita. Okay, kat mana kita punya pemburu kita? Pemburu kita duduk dekat sini. Ya. Okay, so dia pun menembak. Okay, dia pun menembak. Dia dekat sini. Piu, dia tembaklah. Dia punya burung dia dekat sini. Okay, burung dia jatuh ke mana? Jatuhlah ke bumi. Okay. Sebab sudut ni adalah sudut tegak ya. Okay. TQP. Alright, baik. So sekarang ni dah lukis dah. So pemburu ni tembak, burung ni jatuh belah ke bumi. So sudutnya yang mana? Okay, pemburu ni pun dalam mendapatkan dari sini. So sudutnya adalah sini. Okay, sudutnya di sini. Okay, so sudutnya apa? Pemburu mana pemburu? Pemburu di tengah. Okay, kemudian burung kat mana? P. Dia jatuh dekat mana? Q. Macam tu. Okay, cara yang kedua adalah cara bulat-bulat pangkah. Okay, untuk yang pertama ni, garisannya adalah garisan PT. PT kita bulat. Cikgu lukis terus tengok sama tak jawapan. PT bulat. Okay, satah TQR. T pakah. TQR. Okay, so sekarang kita punya template kita. Sudut, bulat, bulat pangkah. Bulat. Bulat mana bulat? Bulat inilah bulat kan? So bulat adalah P. Kemudian pangkah. Bulat pangkah adalah T. Pangkah kita kena cari paling dekat dengan O. So Q depan dia. So kalau kita tahu dua cara, boleh guna salah satu cara untuk semak semula. Okay, so sudut kita adalah seperti ini, iaitu sudut PTQ. Okay, so sekarang kita nak hitung sudut antara garis tersebut, sudut inilah. So kita pun lukis, okay? Lukis. Okay. Sudut dekat sini kan? Okay, sekarang ni 3x, ini 4x. So kat sini berapa? Ini sudut 90 darjah. 3, 4, 5. Pythagoras theorem yang saya cakap tadi tu. Okay. Kenapa X? Dia tak ada bagi panjang apa-apa pun. Okay, tak apa, kita selesaikan sahaja. Baik, so ini P, ini Q dan ini T.
Kita ada TQ. TQ ini 5X. Okay. Tapak dia segi 4 sama. So kat sini 3X. Kita nak sudut di sini. So sudut kita adalah tan theta. Sama dengan toa 3X per 5X. X dengan X boleh cancel off. So tinggallah theta sama dengan shift tan 3 per 5. So kita dapat berapa? 30.96 darjah. Alright. Okay. Itu jawapan dia. Boleh? So ini adalah jawapan untuk atas ni jawapan untuk A, bawah ni jawapan untuk B. Boleh menggunakan kedua-dua cara. Now kita semak soalan yang seterusnya. Okay. Kita ada QW5, boleh masukkanlah maklumat dalam gambar raja supaya awak tahulah maklumat apa yang awak ada. Okay. So tadi boleh lihat tak kita jawab soalan tadi? Okay, cikgu cikgu tuliskan semula sekali imbas jawapan dia. Takut tak dapat nak catch up tadi. Okay, kita ada line PT dan juga SATA TQR. So pemburu kita dekat mana? Pemburu kita dekat sini lah. Sebab dia nak tembak tu. Okay, burung dekat sini. So burung jatuh perfect. Macam tu. So kita punya sudut kita adalah apa? Sudut kan 3 kan, pemburu di tengah. So T kat tengah. Okay, burung P dan juga Q. Okay, untuk mencari dia punya sudut, lukiskan dahulu. Okay, P, Q di sini. Panjangnya tu tak berapa. Dia kata segi 4 sama kan. So kat sini 3. X. Ini T. QT. Boleh cari tak QT? Okay, ni 4, ni 3. Sini adalah 5. Okay, hukum Pythagoras theorem 3, 4, 5. Okay, now kita nak cari sudut di sini. So sudut PTQ ni adalah dengan menggunakan apa? So toa tan lah kan, tak ada habitualnya. So tan theta sama dengan 3x per 5x yang mana x boleh cancel off, tinggallah awak dapat shift tan 3 per 5 yang mana jawapan dia adalah 30.96. Okay, now kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, yang seterusnya ini kita mempunyai satu bright prism dan juga tapak TUVW. QW sama dengan 5, masukkan dahulu 5 kat sini. Okay, namakan sudut antara QU dan line PQWT. Okay, PQWT. So, kita buatlah dia punya bumi dulu. PQWT yang ni kan. So, ini adalah kita punya bumi kita. Kat manalah kita punya pemburu? Pemburu kita berada dekat sini. Tembak burung. Piau, burung tu kat sini. Jatuh ke mana? Jatuhlah dia tegak ke. Okay. So pemburu pun berlari lah mendapatkannya. Kan? Okay. Pemburu berlari mendapatkannya.
Daripada sini, so dia pun jalan lagi sini. Okay. So sudutnya adalah ada 3 kan. So pemburu dekat tengah. So kat situ adalah Q. Burung kat mana? U. Okay. Jatuh kat mana? T. U, Q, T. Okay. Nak check guna cara apa? Dua cara kan? Lagi satu cara adalah bulat, bulat pangkah, pangkah. Okay. Guna cara tu pula untuk kita simak. Okay. No harm. Boleh guna saja. Okay. So, kita pun try line QU bulat lah kan? Ni bulat. Bulat. Macam tu. Okay. Okay, ni cikgu nak tunjukkan bahawa boleh guna kedua-dua cara. QU dan plane PQWT. PQWT nak pangkah. Okay. Nak pangkah. 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 Okay, now template kita apa? Ini. Bulat U. Bulat pangkah dekat Q. Pangkah mana yang paling dekat dengan O? Dengan bulat ini. Ni lah kan yang paling dekat kan? So, itulah jawapan dia. Now kita nak cari hitung sudut antara QU dan satah tersebut. So sudutnya. Mana triangle tadi? Lukis balik triangle itu. So cikgu lukiskanlah dekat sini So triangle tu punya macam ni. Cikgu suka lukis burung dengan tempat dia jatuh dulu. Senang. Okay, kat sini adalah Q. UT adalah 10. TQ, TQ yang ini boleh cari tak? Nampak tak? Ini 6. Okay. Kemudian ini. Lima. Okay, 5 di QW adalah 5, so dekat sini adalah 5 juga. So QT kita nak cari macam mana? Kita ada PT dan TW. Kita boleh cari yang sebelah sini guna. Guna Pythagoras theorem lah. Ini 6, yang ini 5 kan? Kita boleh cari yang ini. So 6 square tambah 5 square. Square root. Kita dapat jawapan 7.81. Sini 7.81. Tunjukkan kalau awak nak nampak macam tunjukkan apa yang cikgu masukkan tadi. Kita ada di sini. Ini adalah 6. Dan juga ini adalah 5. Sebab tu perlu masukkan maklumat So daripada situ boleh guna hukum Pythagoras theorem 6 square tambah 5 square untuk mencari panjang hipotenus. Hipotenus always lebih panjang daripada dua sisi yang sedia ada. Okay, daripada sini bolehlah kita cari sudut di sini, di Q ini. Okay, dengan cara apa? Kita guna tan lah. Okay, tan. Tangent. Tan theta. Sama dengan 10/7.81. So awak pun kira dapatlah awak shift tan. Okay, 10/7.81 ni awak akan dapat 52. Okay, 52.01 darjah. Okay, so itulah jawapan kita. Boleh? So soalan ni kebanyakannya memang 3 markah sahaja. So itulah dia serba sedikit tentang garis dan satah dalam 3 dimensi. Cikgu harap dapat membantu anda semua. So kita ada 2 cara. Satu, kaedah ini. Okay, iaitu kaedah bulat pangkah-pangkah, dan kaedah kedua adalah kaedah pemburu burung. Okay, so ikutlah mana-mana yang awak selesa. Okay, so itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.